Assalamualaikum Nur Alis, Opah Azna, Siti Aja, Siti Atikah Tukimin, Siti Fatimah, Suzana Amiruddin, Hanan Alias, Masya Allah orang Dungun, Faridah Ahmad, Nur Jannah, Rusnaini Adnan, baru teringat Kak tak balas WhatsApp lagi, minta maaf dalam sibuk semalam. Zainun Abdul Rahman, Zaitun Zin, Zuraidah Ismail, Rodia Syarif. Allah Cik Rodia, nak nangis tengok nama Cik. Wani Yahya, Adriana Azrin, Hanidah Mansur Hafiz, Azliati Eliliza, Linda Rahim, Zunaiza Ahmad, Suhana Adris, Nur Alis, Asyah Madzin, Asyah Muhammad, Hamidah Sa'ad, Arba'iyah Saleh, Khalijah Muhammad, Salmah Syahrum, Zuraidah Ismail, Kuzurina, Nurhaniza Hamid, Siti Arpa, Masya Allah, Ruziah Markum, Siti Roziah, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, AV cantik, terbaik. Tapi saya lambat masuk ni, laptop saya pula problem, tab saya problem tadi. Nur Azlina, Zini, Masitah Asyari, Mas Lizah Bagiran, Umi Nur, Nur Aziah Abdul Jalil, Yasmin Yaakob, Zainun Yahya, Nur Azlina Syukur, Habibah Rasul, Alhamdulillah, Cik Rodia, Masya Allah. Yurnisa Himir, Fazilah Abdul Latif, Faridah Karim, Mazura Abdurrani, Maryam Syarbini, Syarifah Safiyah, ya Allah, semua doa-doa kebaikan pada setiap nama anda. Nur Izwana, Siti Zabidah, Kasih Latifah Zulti, Asmah Abdul Rahim, Rahimah Abdul Rahman, Siti Mariah Maklum, Alhamdulillah, Siti Azmahani, Wan Radia, betul Kak Wan Radia, subhanallah, Zuraida, Zainal Abidin, Syarifah Banun, Mazni Ahmad, Fatimah Umar, Siti Aminah. Tak boleh berhenti nak sebut nama Wan Nur Suraini. Sayang sangat semua anda kerana Allah. Pagi-pagi dah buka muka ustazah. Tak ada ke suami dengan anak-anak pelik? Mama ni tak bosan ke hari-hari tengok ustazah tak lalat? Syasha Abinua. Begitulah sahabat-sahabat muslimat. Kita akan jadi bosan kalau kita memandang makhluk. Percayalah. Kak Siti Rohana, Masya Allah. Allahumma sallim. Kita akan bosan bila kita memandang makhluk. Tapi saya percaya anda tidak bosan kerana anda memandang Allah yang maha hidup. Allah yang suruh kita mencintai ilmu. Allah yang suruh kita berpagi-pagian. Allah yang suruh kita belajar apa sahaja ilmu yang baik yang mendekatkan kita dengannya. Ternyata la tahzan, benar-benar membuka mata hati kita. Setuju ke tidak? Sebab tu anda boleh stay tune. Bukan sebab siapa yang menyampaikan. Bukan sebab ustazah pakai tudung apa hari ni. Bukan. Kalau untuk semua tu, percayalah bila kita tanya-tanya orang, pasal apa hang tak ada dah sekarang ni? Pasal apa hang? Dia mudah bosan. Sebab tu kadang-kadang kalau pernikahan kita, perkahwinan kita kan, dijodohkan dengan insan yang bagaimanapun, kita rasa macam, dah tak ada apa dah ustazah, dah 20 tahun ni, 30 tahun ni tak ada apa. Macam tu kan kadang kan. Pasal apa tak ada apa? Yelah ustazah yang dulu tegang sekarang ni dah berkedut-kedut. Heleh, hang duk kira kedut isteri. Hang tak kedut. Kan? Hang duk kedut. Duk kira kedut suami. Hang tak kedut. Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua tua tak boleh dihindarkan. Dilambatkan mungkinlah ada produk-produk sebagainya kan. Dan tiap-tiap minggu mampu nak pergi spa, maunya tak boleh ditegang-tegang kan. Jadi sahabat-sahabat dilambatkan boleh, tapi dihalang tak boleh. Kematian lagi dahsyat. Dalam pada kita bercakap-cakap tentangnya, tapi tak buat-buat pun persiapan, dia mendatangi kita. Allah sahabat kan, sebab tu jangan pandang makhluk, pandang Allah. Pandang Allah, kan Allah yang maha hidup, Allah yang maha besar, Allah yang maha segala-gala. Sampai kita nampak, itulah yang Ustazah Zai selalu sebut,
Kadang-kadang kita merasa macam terhibur dengan ujian. Macam mana terhibur dengan ujian? Orang pelik tengok orang tu boleh bertahan. Hang boleh stay lagi dengan laki macam tu. Kadang-kadang kan sahabat-sahabat. So what? Kita boleh jawab, so what? Kenapa Allah yang hantar ke aku ni? Masya Allah bagi orang, kalau aku memang hidup le. Tapi kalau kita jawab apa? Sebab kita pandang Allah yang hantar. Kalau kita iya le, selagi dia hidup le. Gitu. Okey gitu. Okey sahabat-sahabat minta maaf gurau pagi-pagi. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, Yasmin Yaakob tahu me time dengan ilmu, Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Tak terasa pun bosan bila kita mencari. Betul Farah Liana. Ui, meremang bulu roma saya. Tengok komen Farah Liana. Masya Allah, sebab bila dalam la tahzan ni kita baca orang yang dipenjarakan tapi masih bersama Allah. Kenapa mereka merasa terhibur Ya Allah, sahabat tu lah tolong please kita jangan taksub dengan siapa-siapa. Ustazah, saya tak boleh dengar ceramah orang lain. Saya nak dengar ceramah ustaz tu je. Tiba dengar cerita ustaz tu buat hal sikit, hampa kemain tarik handbrake. Kemain lagi. Dia manusia biasa. Cuba pandang Allah. Pandang Allah. Allah ya Rasulullah. Tak tahu nak cakap macam mana. Dah pandang Allah. Manusia ni tak pernah ada yang sempurna. Ustazah kata, ya Allah, kalau tak kerana Allah, aku tak teruskan dalam tahzan ni. Kerana Allah. Kenapa sahabat-sahabat? Sebab kita dah makin banyak sangat kerja kan. Saya bila ustaz tak ada, saya tidur rumah bapa. Saya tidur kat rumah bapa, sahabat-sahabat. Saya sahur kat rumah bapa tadi. Saya datang ke sini, balik semula ke rumah. Nak bersiap-siap, kejap lagi nak pergi mengajar semua kan. Kalau tak kerana Allah, saya tarik handbrake. Banyak ada kelah-kelah masjid surau nak mengajar ni pasal apa nak duduk menghadap Siti Azmahani Mamat. minta maaf gurau. Kak Rifkah Husni saja. Tengok pagi-pagi ada dekat online lagi nak jumpa pula kat masjid. Masya Allah, tabarakallah. Okey, untuk maklumat 400 lebih orang dah popet. Minta maaf. Masya Allah, baru nak start. Sebenarnya baru nak start. Tadi tu sembang nak kumpul orang. Lepas tu mata tak pandang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, layakkan kami mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pukul 1 pagi malam tadi waktu kita, Ustaz hantar gambar beliau sangat-sangat. Rasa syahdu dapat masuk semula ke Raudah, dapat masuk semula menziarahi maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat muslimin muslimat. Saya tulis pagi-pagi tadi dalam Facebook saya, kita tak berdosa kalau kita tak berkemampuan untuk menjejak kaki ke Madinah. Tapi sahabat-sahabat, jom kita merasa berdosa kalau kita tak ada niat yang sungguh-sungguh untuk menziarahi Rasulullah. Sebab kita tahu nak sampai ke Madinah tu pakai kos. Bukan semua orang mampu. Kami sentiasa mendoakan semua kesayangan ustazah anda lah. Anda pasti akan memijakkan kaki ke sana, Mekah dan Madinah, menziarahi maqam Rasulullah, bertawaf di Baitullah, insya-Allah. Jadi kalau otak kita kata memang taklah rasanya ustazah, suami saya tu bukan nak ajak, memang taklah ustazah. Macam tu memang taklah. Kalau itu suara hati anda, memang taklah. Tolong pasang niat. Sahabat, saya ulang, kita tak berdosa pun. Sebab benda tu bukan wajib semua orang. Tak. Tapi di hati kita ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Percayalah sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang yang sedang bersedih, orang yang rasa berdebar jantung, orang yang rasa macam ada je yang tak kena dalam hidup. Anda sebenarnya sedang dicemburui oleh si laknatullah.
Siapa yang setan cemburu ni? Sahabat-sahabat, orang yang beriman kepada Allah lah. Siapa yang setan cemburu ni? Setan tak cemburu, setan tak dengki kalau orang tu perangai sama dengan dia. Yang dia maklumkan. Kan? Setan tak kisah sangat, hantar perebet je kalau perangai tu sama macam dia. Sebab apa? Dah kompom-kompom lah dia ni jadi geng BFF aku dalam neraka nanti, kata setan. Tapi setan cukup dengki, cemburu dengan manusia yang betul-betul nak tunduk pada Allah, yang betul-betul nak ikut akhlaknya Rasulullah. Kalau kita kata kita sedih, kita berduka, kita dirundung permasalahan, Rasulullah jauh lebih diuji dengan pelbagai ujian. Sedangkan dia penghulu syurga, kenapa masih Allah uji dia? Dengan ujian yang bertalu-talu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tanda Allah sayang dia. Kenapa susah sangat kita nak faham? Sebab jiwa kita dikuasai oleh nafsu kita sendiri. Kenapa kita susah sangat nak kuatkan diri kita, sahabat? Kerana syaitan tak pernah putus asa. Ini sikap positifnya syaitan. Sikap syaitan. Apakah sikap syaitan yang patut kita tiru? Minta maaf, jangan live dulu. Nak bagi Ustazah habis cakap. Syaitan tak pernah berputus asa. Tu je, jangan pernah berputus asa. Tapi setan ni, dia dah lawan cakap Allah. Itu kita tak nak ikut. Maksudnya sahabat-sahabat, kalau syaitan tak pernah berputus asa menggelincirkan kita daripada iman, kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sukar sangat untuk kita ni, Masya Allah. Sukar sangat untuk kita ni mengikut perintahnya Allah, tapi kita menyalahkan orang tu orang ni. Jangan sampai syaitan kata engkau ni dah sama dah dengan aku. Maknanya takaburnya, bongkaknya, sombongnya atas muka bumi Allah. Aku penatlah doa dengan Allah tak makbul pun. Kamu tak sedar dengan kata-kata itu kamulah yang sombong. Kenapa kamu tidak meyakini bahawa Allah pasti mustajabkan doamu? Ujian demi ujian, sahabat, kita rasa merintih, air mata jatuh, kita rasa lemah, tak kuat. Orang boleh menasihat. Sekejap, kita halu kawan tu, jumpa kaunselor sekejap. Tapi kalau kita sendiri tak nak ubah diri kita, sahabat-sahabat, macam mana Allah nak hulurkan tali? Dah lama Allah hulurkan tali, tapi kita tak nak sambut. Itulah dia dalam bentuk ujian. Semoga semua yang sedang bersedih Allah gembirakan. Semoga semua yang sedang dirundung permasalahan Allah tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahan. Messenger masuk dalam inbox Ustazah kadang-kadang. Minta maaf Ustazah tak pandai, tak sempat nak mendetaili seorang-seorang. Kadang nak tulis pendek, takut dia ni salah faham. Sebab sahabat-sahabat kita tak mampu nak menyuntik kefahaman kepada seseorang. Maka Ustazah hanya sebut, tolong istiqamah dalam la tahzan. Tolong istiqamah dalam la tahzan. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kenapa kita kata tolong istiqamah dalam la tahzan? Sebab hari ini anda telah menamatkan 110 bab. Kalau anda telusuri setiap bab, tidak ada satu pun yang tak penting untuk up diri kita ni naik darjat maqam di sisi Allah. Percayalah. Okey? Baik, saya nak bacakan satu persatu, takut tak sempat. Ustazah nak pergi masjid, lepas ni ada kuliah di Masjid Ibnu Abbas. Siapa yang geng dekat dengan setapak. Setapak je, bukannya bertapak-tapak. Apa danau ibu kota? Apa Kak Rifkah? Allah, saya duduk KL tapi nak sebut tak peti. Taman ibu kota ke danau ibu kota, macam gitulah. Kan masjid ada wis saja, Masjid Ibnu Abbas. Okey, jadi Ustazah akan di situ jam 10 pagi insya-Allah. Tapi 10 pagi tu sebelumnya macam-macam lah persiapan nak kena buat kan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 208. Bab 110. Tepukan paling gemuruh. Sebab dah lebih 100 bab, bahkan hari ini lebih 110 bab. Masya Allah, macam mimpi. Kalau anda tengok buku Ustazah ni dah center, dah tengah-tengah. Macam mimpi kita boleh habiskan separuh daripada kitab ini. Sempatkan ya Allah. Sempatkan ya Allah. Kalau Ustazah tak sempat habis
Masya Allah. Kita tak tahu kan macam-macam yang Allah nak beri pada kita. Bab 110, jangan bersedih kerana anda adalah orang yang beriman kepada Allah. Cuba letak tangan kat dada kita ni, sahabat-sahabat. Benarkah aku orang yang beriman kepada Allah? Sebab jangan bersedih kerana anda adalah orang yang beriman kepada Allah. Sekali kita baca tajuk ni, ya Allah, aku beriman dan apa sahaja yang telah aku imani ini takkan mampu merobek hati kita, sahabat-sahabat. Kecuali kita tunduk pada nafsu, kecuali kita mendengar cakap-cakapnya syaitan. Sebab tu jangan biarkan masa anda kosong. Isi dengan perkara yang Allah suka. Kalau anda biarkan ada masa kosong, mulalah syaitan kata buatlah macam tu. Kau tak apa kalau buat lara sikit pun, tak apa. Jangan biarkan. Antara tips manusia sentiasa kuat, sentiasa semangat sebab dia tak biarkan masa dia kosong. Muka surat 213. Terima kasih Kak Rifka. Sariah Ramli, Masjid Ibnu Abbas Taman Ibu Kota. Minta maaf jemaah masjid tu lah duk KL saja. Apa setapak ke Taman Ibu Kotanya tu saya ingat. Danau. Kan ada danau kan? Danau Ibu Kota. Malu nak cakap dekat orang-orang luar KL. Kata orang KL. Tapi tak tahu. Itulah. Teruk berbenar Ustazah Zai. Dia tahu keramat je. Ustaz Azwan suka usik Ustazah. Kat keramat pun sesat. Macam tu. Sebab otak kita lain. Sahabat. Semalam saya tergelak-gelak tu. Lama saya tak bawa kereta. Lama sangat. Lepas tu bila dah habis PKP. Kan maunya tidak. Sebab dulu-dulu memanglah biasa macam ni. Ustaz biasa kat Mekah 2 minggu. Kemudian balik pergi pula macam tu kan. Lepas tu sepanjang PKP tu ke mana-mana Ustaz drive. Tak pernah lagi berjauh-jauh gitu kan. Lepas tu, kalau tak Ustaz pun jajar drive untuk saya. So, bayangkan dah lebih setengah tahun komplit saya tak bawa kereta. Lepas tu, semalam sepatutnya Ustaz macam call saya 4-5 pagi lah untuk dia bagi tahu dia dah selamat. Lepas tu saya tak tengok handphone. Rupanya dia tak ada line, internet. Dia hantar mesej. Kita dah lama tak buka mesej biasa. Terlupa dah nak tengok mesej pun. Abang dah WhatsApp dah tadi pukul 5 pagi waktu kita lah. Lepas tu saya tak jawab lagi. Okeylah mengajar tu yang semalam saya macam last latahzan tu saya jawab call Ustaz kan. Ingat tak? Lepas tu saya nak cerita kat anda ni. Lepas tu saya peganglah tab, handphone, mak tu, kitab nak bawa ke bilik sebelah. Kalut-kalut dan dah lambat nak pergi ngajar, nak siap-siap. Kan lepas tu tak sabar nak tengok WhatsApp Ustaz ni. Sebab dia kata, abang dah WhatsApp dah tadi tapi tak perasan. Nak tengok WhatsApp dia sambil pegang macam-macam kat ni. Kan Ustazah minum semalam air lemon tu, ingat tak? Sekali duk bangun lepas je kuliah dengan hampa semua lah ni. Masya Allah, tabarakallah. Lepas tu tercampak mak tu, dah nak cepat ni, tercampak mak tu nasib baik tak berderai cawannya, yang pecah hanyalah pemegangnya. Ustazah ingat Cik Siti Atikah masa saya minum. Cantik mak Ustazah, dah hilang dah cik, kecantikannya pecah berderai. Allah, aku dah lah nak cepat ni. Gitulah kan. Macam dia hilang fokus. Otak kita dah sampai ke benda apa kita nak buat next. Tak sedar apa yang kita buat ni. Macam tu kadang-kadang manusia ni. Tak apa sahabat-sahabat selagi mana kita terkawal. Sebab Quran menyatakan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبَ. Jangan biarkan diri kita ni ada masa lapang. Oh ini lah tahzan bab lain pula Mukaddimah. Jangan biarkan masa kita ada masa lapang. Terus je buat kebaikan. Kita sedang buat baik, otak kita berjalan lagi untuk next buat baik apa. Dalam kita plan nak buat baik tu, setan datang. Halang kau ni syik buat baik je contoh kan. Lepas tu, kita tak sempat nak layan setan tu. Faham tak? Tak sempat nak balas kejahatan orang. Tak sempat nak buat jahat, apatah lagi nak buat jahat. Nak fikir jahat pun tak sempat. So, sibukkan diri anda, wahai insan yang selalu kata, saya tak tahu nak buat apa Ustazah, saya bosan Ustazah, saya boring Ustazah. Ya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berkawanlah dengan orang-orang masjid, surau, berkawanlah dengan orang-orang yang sibuk, offerlah diri anda untuk khidmat. Tolong doakan sahabat saya Jaja yang selalu khidmat untuk Ustazah hari ni, birthday dia. Masya Allah, tabarakallah. Baik, muslimat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu malam tadi, saya nak pergi ke rumah bapak tu. Saya rasa saya dah boleh bawa kereta dengan baik sebab saya hantar Ustaz ke KLIA hari Sabtu petang.
balik malam. Ustaz risaulah, family pun risau. Bawa lah teman, bla bla bla. InsyaAllah, kalau saya lulus drive daripada KLIA balik ke KL ni, maknanya saya dah tak payah nak minta khidmat jajah sangat untuk drive. Tak payah nak tunggu ustaz sangat kan. Semua benda kita kena buat sendiri. Bukan tak boleh, cuma sebab dah lama sangat tinggal. Mulalah semalam. Mana pula handbrake ni? Kereta tak ada. Rupanya kereta saya tu bukan handbrake kat tangan. Kan? Kaki dekat kaki. Pahala kereta ni berat je kan. Handbrake tak. Mana pula handbrake tak jumpa, rupanya kat kaki. Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita ni subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang hilang fokus. Lepas tu pagi tadi saya nak gerak ke sini. Traffic light. Pagi kereta tak banyak lagi. Ada satu macam mini bus. Kan kenapa dia diam je? Otak kita tak fokus, kita pun diam. Sekali kereta belakang horn. Kita kalau tengah kereta tak banyak kan, kita cakap bahaya tahu sebenarnya, tapi saya duduk berfikir. Saya kata, kan, mestilah tengah merah ni. Kenapa bas tu berhenti? Rupanya mungkin kita jangan sangka-sangka dengan orang. Mesti tengah merah ni, sebab itulah bas tu berhenti. Rupanya mungkin bas tu pun termenung, driver dia, ustazah pun termenung, tak fokus. Rupanya lampu tu hijau. Kami berdua tak berjalan. Dia nak ke kanan, saya nak ke kiri. Kan? Ya Allah, dua-dua al-mengongi. Kan orang belakang horn dah ada kereta sebab masa tu kami berdua je. Orang belakang horn baru kita bergerak sama-sama. Padahal dah nak merah balik dah. Dari tadi lampu hijau. Ya Allah, kan otak ni macam-macam bercabang-cabang sahabat-sahabat. Semoga Allah sentiasa jaga kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 17. Minta maaf kalau ada yang tak berapa gemau, ustazah popeng, minta maaf. Surah Al-Hujurat ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan. Sahabat, kita hidup sebagai orang beriman, pilihan Allah. Inilah nikmat yang paling mahal. Inilah nikmat yang paling mahal. Kalau anda berbicara dengan orang-orang soleh, berbicara dengan orang-orang alim, mereka tak pernah risau. Ya, mereka berkereta besar kadang. Tapi itu bukan matlamat hidup dia. Ya, kadang mereka direzekikan Allah berumah besar. Kadang mereka ni bukannya bersusah payah sangat nak dapat rumah besar ke kereta besar, sahabat-sahabat. Kadang-kadang rezekinya Allah datang macam tu je depan mata mereka. Subhanallah, subhanallah. Kan? Hanya kerana apa? Mereka terlalu kuat keimanan kepada Allah. Allah berikan apa? Apa sahaja sahabat-sahabat. Belum akhirat lagi. Tapi mereka juga dalam nikmat rezeki ni mereka tak terpedaya dengan tipu daya dunia. Okay, sebab mereka tahu, aku orang beriman, aku nak jadi hamba Allah yang beriman saat hidup, hatta sampai mati. Hatta mati aku nanti masuk dalam syurga bersama orang-orang beriman. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Minta kita hidup dengan iman, mati dengan iman, masuk ke syurga dengan iman, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi siapa yang beriman ni? Allah. Allah pilih dah kita. Kita rasa resah kalau tak solat. Kita rasa resah kalau tak tutup aurat. Kita rasa lazat dengan ilmu bukan untuk ditakjubkan diri sendiri, jadi ujub. Bukan untuk dibongkakkan, bukan untuk diriakkan, tapi untuk disyukuri sungguh-sungguh. Iman ni tak boleh beli kat mana-mana, sahabat-sahabat. Iman tak dapat diwarisi. Kan? Allah Akbar, celoteh ustazah dengan menceriakan kami. Iman tak boleh diwarisi. Iman tak dapat dijual beli. Kalau boleh dijual beli, sahabat-sahabat, semua orang yang kaya raya, punya segala-gala, kereta harga 1 juta mereka boleh beli. Takkanlah iman 500,000 K dia tak boleh beli. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, iman tak boleh dijual beli. Hadiah, yakni anugerah Allah yang paling indah. Sebab itu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Alamak, ramainya orang ucap, tak payah ucap selamat hari lahir. Jajah tak nampak ni kat sini. Tak payah, dia tak ada kat sini. Nanti saya sampaikan dekat dia. Allah, kita fokus. Kita fokus. Izzah Abdul Rahim tak nampak wajah. Kenapa ya ada handphone yang macam ni? Saya punya okey je. Alamak, handphone pula tak bawa. Saya punya okey. Anda semua okey ke? Sebab semalam Kak Yanti pun macam tu. Dia ambil gambar, dia tunjuk dekat kami. Tengok live ustazah sebelah muka je.
Orang lain okey. Masya Allah. Okay? Jadi kena tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Termasuk satu kenikmatan. Mungkin keluar balik, Izzah keluar balik, kemudian masuk. Okey. Baik, termasuk satu kenikmatan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, kecuali orang-orang yang pandai, iaitu pandangan orang Muslim terhadap orang kafir. Seorang Muslim akan bersyukur terhadap nikmat berupa hidayah dengan mengenal agama Islam. Sahabat, cuba anda muhasabah diri. Anda pernah tak rasa macam, Ya Allah, siapa yang menggerakkan hati aku, Ya Allah? Semalam saya bersembang panjang dengan seorang anak muda. Ustazah, PKP saya dengar kuliah Ustazah banyak sangat. Saya nak pakai tudung. Saya dah belajar dah pakai tudung. Tapi saya tak start lagi walaupun saya dah masuk college. Saya dah pakai tudung ke sana sini tapi saya tak pakai tudung lagi pergi college. Sebab apa Ustazah kata? Sebab saya rasa malu nak pergi college pakai tudung. Sebelum ni saya tak pakai tudung tapi pergi tempat lain saya dah pakai tudung. Kenapa dengan perintahnya Allah kita nak buat di satu tempat, kita tak buat di satu tempat? Cuba awak fikir, di mana Allah? Adakah Allah itu berkedudukan? Adakah Allah itu bersifat lalu depan kita ni kita nampak, wah begitu matanya Allah, begitu telinganya Allah? Tidak. Kalau Allah begitu, Allah tu tak special, sama je dengan kita. Tapi kita manusia, semua sama, ada mata, ada hidung, ada telinga. Pun Allah kata yang membezakan hanyalah taqwa. Sama je kalau kata tak sama, Ustazah, mata Ustazah sepet. Mata saya macam Juhi Chawla ni. Kan? Hei Allah kau nak bangga-bangga sangat. Mata Juhi Chawla tu kalau tak baca Quran, ada kecaulaannya. Kecaulaan. Tak, maksud Ustazah dia bangga dengan hidung yang mancung, dia bangga dengan mata yang bulat, dia bangga dengan macam-macam bangga. Apa nilai semua tu di sisi Allah? Kalau kau tak gunakan semua nikmat itu kepada Allah, bahkan kau gunakan untuk maksiat, tolonglah sayangi diri sebelum kau sibuk merebut sayangnya orang lain. Saya sedihlah Ustazah, tak ada orang pun sayang saya. Saya sedihlah Ustazah, dulu suami saya sayang, sekarang saya tak sayang. Anda akan jadi manusia yang lemau. Tolong sayangi diri anda sendiri. Sebab tu qu anfusakum, pelihara dirimu, wa ahlikum nara, dan seluruh ahli keluargamu daripada neraka. Allah suruh jaga dirimu dulu. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. So saya tak ada keluarga Ustazah. Kalau kita kata jaga orang lain dulu, jaga keluarga dulu, jaga anak-anak murid dulu, siapa nak jaga dirimu? Kita suka kata asyik kita je jaga hati orang, orang tak nak jaga hati kita. Lah, hati hang. Hang lah kena jaga. Sekian dia maklumkan, nak marah dah ni. Dia nak nangis ke nak marah apa dah Ustazah Zai ni. Minta maaf, saya cukup minta maaf sahabat-sahabat. Bila Ustazah, kita je jaga hati orang, orang tak jaga pun hati kita. La ilaha illallah. Kalau anda nak sebut macam ni hidup atas dunia, Rasulullah, kekasih Allah jauh lebih berhak cakap macam tu. Apa yang aku tak beri kepada kaumku, ya Allah? Nabi bersusah payah, patut menjadi manusia yang paling kaya. Tapi kekayaannya tu tak dipandang, semata-mata sibuk dengan umatnya. Sibuk untuk menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi tak heran dengan apa yang ada di tangan. Semuanya Nabi belanjakan. Apa yang paling Nabi heran, takut Allah cabut keimanan. Takut Allah ambil hidayah daripada hati. Sebab hidayah ni dulu aku tak solat. Sekarang aku mampu solat. Walaupun sekarang sahabat-sahabat dirahmati Allah, solatnya seorang tua mungkin di atas pembaringan, di atas kerusi rodanya. Dia dah tak mampu berjalan ke sana sini, tak mampu. Tapi dengan tawaduknya hati, mengalir air mata keinsafan, itulah nilai iman di sisi Allah. Kita tak boleh dapat kat mana-mana. Anda kena jelas faham. Ya Allah Tuhan, betul lah hidayah ni tak ada siapa. Kalau aku tak cari, macam mana aku nak dapat? Okay, sahabat-sahabat, ingat selalu. Kalau kita rasa lemau, kita rasa malas, ni setan punya kerja lah ni. Ustazah kalau dengan anak-anak Darul Fawaz dulu, kan siapa yang selalu kalau tu tengah cuti sekolah tu dia malas nak solat, asyik main game je, asyik tengok TV je. Tu sebenarnya setan tengah bertinggik kat mata dia. Setan tengah duduk jadi anting-anting kat telinga dia, budak-budak bulat, mata nganga. Rindu lah sahabat-sahabat saya dengan budak-budak kecil-kecil kan dekat rumah dulu. Masya Allah nganga. Ustazah duduk atas sofa macam penglipur lara tu. Kan nganga. Apa macam tu nganga semua. Kan.
Kita bercerita dengan budak, kena dengan memek muka. Kalau cerita pasal neraka tu, cerita yang kita takut dengan neraka tu sampai jatuh air mata kita depan dia. Kan budak-budak kecil boleh nangis. Kalau kita cerita pasal syurga, sahabat-sahabat, kita cerita sungguh-sungguh macam Allah cerita dalam Quran. Cerita sungguh-sungguh, ya Allah sayang, kat syurga tu kita tak payah pun nak beli buah dekat Giant, tak payah nak basuh dulu, tak payah nak kopek dulu, tak payah nak potong-potong, tak payah nak angkat tangan kita masuk kat mulut. Berat buah tu. Ada pula nanti yang menjawab, mana ada buah apple berat, Ustazah? Mama kita dah potong dah kecil-kecil, mana ada berat? Maknanya kena bekerja juga, ambil dekat pinggan masuk kat mulut. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetap kena bekerja. Tapi kalau semua anak-anak Ustazah Zai masuk syurga, buah tu datang kat kita. Macam mana buah tu datang kat kita? Comel budak-budak sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam mana buah tu boleh datang kat kita? Kita tak boleh fikir. Tak sama macam atas dunia ni. Buah-buahan dekat pokok tu kalau kita tengah macam jadi bos. Bos macam mana cara duduk dia? Tersandak umat kau. Tersandak umat kau. Kursi ni dah nak terkehit. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Okey. Apa kursi? Subhanallah. Jadi, kita cakap tersandak, kaki bersilang. Walaupun action lah depan budak-budak. Tiba-tiba kita rasa macam teringin nak makan buah. Buah apa? Buah. Ustazah Zai suka sebut musangking. Musangking kan mahal. Ustazah tak mampu nak beli kalau pergi kan. Tak apa. Aku tak beli kau. Sekilo berapa ringgit. Baik aku buat infak nanti dalam syurga aku makan. Macam kanak-kanak riang je perang. Ustaz kata tak apa yang nak beli sebiji tak apa, boleh je. Tahu kita boleh je, mampu je beli, tak payahlah bang. Sian orang tengok je lalu. Kalau lalu kat situ tengok je tak mampu nak makan tak apa. Kan bukannya ni sangat pun. Ada rezeki nanti bila-bila kita makan. Nanti tak termakan-makan pun sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kadang-kadang kita bukan mampu, bukan tak mampu. Dan bukan pula bakhil. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Bakhil itu lain. Kita menahan nafsu itu lain. Okey? Kalau bakhil itu, ya Rab, lagi teruk perangai. Macam Tuan Haji Bakhil, lepas tu Piramli duk buat cerita tu. So, bila kita sebutkan macam bos, tiba-tiba anak-anak Ustazah Zai ni fikir je nak makan apa. Nanti mulalah, kita suka buah ni, kita suka buah ni. Penat pula aku nak dengar. Tapi dengar je lah budak-budak kan. Kita suka buah ni. Okey dah. Kan, teringin buah apa je pun, baru nak ingat, toing. Toing dia tu yang buat budak-budak gelak tu, toing. Pokok tu datang kat kita, tiba-tiba tunduk. Bukan daun dia yang datang, bukan ranting dia yang datang. Buah dia datang kat mulut kita ni, bukan kita kena bangun ambil buah. Buah yang tunduk datang kat kita. Budak-budak, fuyo, hebatnya Ustazah, betul ke? Bukan Ustazah cakap, Quran yang cakap. Ibu-ibu kena ada ilmu yang begitu. Ibu-ibu kena ada ilmu yang begitu. Fahami Quran, fahami hadis Nabi. Kita akan bercerita dengan yakin bila kata-kata itu datang dari Allah dan Rasulullah. Faham sahabat-sahabat? Sebab tu kena ilmu. Anda murabbiyah dalam keluarga. Walaupun anak dah tua-tua, hujung minggu bawa cucu datang rumah. Sahabat-sahabat, jangan ada niat nak menyindir. Jangan ada niat nak padan mukakan. Aku hanya cakap apa yang Allah suka ni. Aku hanya cakap apa yang Nabi suruh. Orang ikut ke tak ikut itu bukan kerja aku. Itu kerja Allah nak campakkan iman. Tapi kita usaha. Dengan usaha kita itulah Allah lempahkan barakah kepada kita. Faham Dah sinetron buah pula. Kak Maimunah masih kat Langkawi ke? InsyaAllah. Kena cerita macam tu. Barulah mendatangkan rasa. Dalam Quran ada yang cerita macam tu. Ya sahabat-sahabat. Ada. Kita selalu kata ada ke? Hang yang tak belajar, hang yang tak cari. Memanglah kalau kita baca terjemahan, sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat. Ngantuklah. Sebab tu disuruh tadabbur. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rasakan kehebatan Allah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebagai seorang muslimah. Kan pagi-pagi dah kena marah dah dengan sinetron. Tak maaf. Sebagai seorang Muslim, anda seharusnya selalu mengingat bahawa Allah tidak menetapkan untuk anda menjadi seperti orang kafir yang tidak mengakui Tuhan. Membangkang. Pukul berapa? Saya punya handphone tengah charge. Tak tengok jam. Mana tadi? Membangkang terhadap ayat-ayatnya.
Allahu Akbar. Kita tanya dia, awak tahu tak? Kalau kita betul-betul merasa bertuhan, kenapa kat sini kita nak taat Allah, kat situ tidak? Kenapa kat Mekah Madinah kita nak taat Allah, kenapa kat situ tidak? Sebab tu bila Ustaz Azwan sampai ke Mekah Madinah ni sahabat-sahabat, saya cakap ingat ya bang, kita nak tunjuk sesuatu dekat Facebook tu bukan untuk kita banggakan apa. Yang menonton tu ada ramai yang teringin nak sampai ke sana. Tak sampai tak pijak kaki ke sana tu bukan satu dosa. Tapi kita datangkan satu gairah untuk kita saling mendoakan. Kalau aku rasa bahagia di sini, rasa tenang di sini, aku nak bagi tahu. Bukan kalau kaki aku berada di sini, aku tenang, tapi bila aku balik ke Malaysia, aku tak tenang. Meniru-niru akhlaknya Rasulullah. Tak ada makna. Orang beruang boleh setiap bulan pergi ke Mekah Madinah. Sahabat-sahabat. Tapi balik Malaysia 2 minggu, kenapa tak tenang balik? Sebab dia tidak diberi iman. Tak dicampakkan hidayah yang berterusan dalam hati. So nak rebut semua ni, kesungguhan kita juga. Kalau boleh copy paste iman ni senang. Ustazah, pinjam iman 1 kilo hari ni. Kenapa hari ni saya cuti Ustazah nak banyak baca Quran. Tapi malahnya lah. Kita pun kata kau nak pinjam iman aku 1 kilo. Aku pun iman dah semakin nipis dah ni. Contoh sahabat-sahabat. Tak boleh dipindah-pindahkan. Ibu-ibu dirahmati Allah, kita hanya disuruh sampaikan, bercakap. Sebenarnya kita kata, kita cakap, kita sampaikan. Ustazah Zai cakap, sampaikan, konon-konon nak mengajak anda lah. Sahabat-sahabat, bukan hak Ustazah. Allah yang maha menggerakkan hati. Kita hanya doa, ya Allah beri faham kepada mereka, ya Allah. Beri kekuatan untuk beramal. Berikan hidayah kepada aku yang menyampaikan kepada mereka yang mendengar. Tolong, ya Allah. Kan kita tak ada kuasa apa-apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi, kalau kita terus sampaikan, terus buat, orang mungkin tak berubah. Tapi kita merasa malu dengan Allah. Ya Allah, aku cakap dah tapi aku tak buat lagi. Seharusnya ada rasa begitu ibu-ibu. Kita nasihat anak kita, Long, kenapa tak solat lagi dah pukul 3? Eleh, ibu pun. Bahkan awak tu seminggu berapa kali solat lambat. Sekian dimaklumkan. Okey, membangkang terhadap ayat-ayatnya. Sikapnya yang mengingkari sifatnya. Sikapnya yang melawan zat yang telah menciptakan dan memberinya rezeki. Mereka juga mendustakan ajaran yang dibawa oleh para rasulnya dan kitab yang mereka bawa serta tidak mengindahkan segala ajarannya. 7.46. Okey, laju sikit. Mereka juga mendustakan ajaran yang dibawa oleh para rasulnya dan kitab yang mereka bawa serta tidak mengindahkan segala ajarannya. Ini sikap orang kafir. Tak mengindahkan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak mengindahkan. Faham siapa tu? Ya Allah teringinnya nak menziarah makam Rasulullah. Doa je, niat je. Sahabat-sahabat, Ustazah tak habis cerita kalau luah pada anda. Saya bukan orang senang, sahabat-sahabat. Saya lahir daripada ibu dan ayah yang sangat susah membesarkan kami. Saya boleh berulang-ulang ke tanah suci, saya masih mimpi seperti sekarang. Sampai sekarang saya masih mimpi, wallahi. Tak pernah terlintas di kepala saya. Tak pernah ada dalam agenda kamus hidup saya. Selama saya ingat, saya hanya ada cita-cita, saya hanya ada niat, saya hanya ada doa. Soal nak sampaikan tu bukan duit aku, ya Allah. Tapi kalau kau nak pilih, bukan sekali, bahkan berkali-kali. Ikhlaskan hati. Jangan ada dengki pada orang. Jangan ada rasa macam kita ni kesana kesini atas sebab bos akulah, sebab ni lah, sebab tu lah. Tak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya semalam mendengar berita kematian ex-bos saya. Bos saya, sahabat-sahabat, ex yang orang bertanya-tanya pada saya dulu. Kalau aku jadi kau, aku angkat kaki dah, aku tinggal. Saya cerita dalam buku penulisan saya, Angan-angan ke Firdausi, Dakwah Penuh Ukhwah. Adakah anda yang belum dapatkan buku ni? Memang rugilah kalau tak dapatkan buku ni. Bab pertama Ustazah cerita macam mana Ustazah dijanjikan gaji RM500 tapi dia bayar Ustazah RM50 sahaja. Bohong Ustazah tak menangis. Ya Allah, ni gaji pertama aku janji nak bagi dekat mak aku. Tak janji kat mak, tapi saya dah, ya Allah, aku dah dapat kerja ni. Kerja bukan kerja betul lah, takkanlah kerja betul RM500 kan. Kerja masa Ustazah tunggu STPM. Dia janji RM500. Ya Allah, berangannya aku dapat RM500, aku nak bagi kat mak RM300. Aku nak bagi. Sekali dia bagi kat Ustazah RM50, sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang zalim. Macam-macam dia bagi. Tak apa. Nasib baik aku tak janji kat mak.
Kita tak cakap tak membungakan hati mak. Mak, kalau dapat gaji nanti nak bagi RM300 kat mak. Janji saja, dicapati kebanyakannya. Sebab tu sahabat, doa je mak. Doa ya, doa. Lepas tu dapat RM50. Ya Allah, memang naik bas mini tu balik rumah nangis sampai hatinya dia buat aku macam ni. Tak apa, Allah tak zalim. Manusia ni memang zalim. Lepas tu balik, buat ceria kat mak. Buat ceria kan kat mak. Bagi duit RM30 kat mak. Allah, 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 mak cium-cium duit tu. Mak kata, dapat mak rasa duit RM30 ni daripada anak mak. Selama ni tak pernah kerja. Baru kerja, baru dapat gaji. Mak tak pernah tanya dapat gaji berapa. Sebenarnya anak dia sedang berduka sangat. Tapi mak kan tak pernah. RM30 je, tak pernah. Mak tolong doa berkat RM30 saya bagi kat mak saya. RM20 tu mujurlah kita ada duit-duit simpanan untuk tambang bas segala. Tapi sahabat saya bertahan bekerja dengan orang macam tu. Kan sebab kita tahu. Kan sahabat-sahabat orang yang istiqamah mesti akan ada hikmah. Kan istiqamah tu maksud aku kena selagi tak ada mudarat pada diri kita. Ada rezeki Allah kat sini. Ada sesuatu aku nak belajar kat sini. Dan akhirnya tertubuhnya Darul Fawaz. Semua benda yang dalam hati saya ni kata, aku takkan jadi bos yang macam tu nanti. Aku takkan buat customer aku macam tu nanti. Sebab nampak sahabat-sahabat, aku takkan jadi macam tu nanti. Nampak. So bila saya tertubuhnya Darul Fawaz, bila saya fikir balik sekarang ni, ya Allah, macam mana aku boleh buat Darul Fawaz? Rupanya ilmu yang dulu nampak macam aku ni dizalimi, aku tak nak buat orang jadi zalim macam tu. Aku kena perbaiki melalui Darul Fawaz. Subhanallah, terima kasih Rohimah Ismail ingatkan saya 7.50. Jadi, apa sahaja yang kita lalui ini sahabat, tak ada yang tak mengandungi hikmah. Syaratnya kita tempuh dan serahkan kepada Allah. Jadi bila saya dengar dia meninggal semalam, saya percaya dia pun dah mengubah dirinya. Orang yang sangat baik di hujung-hujung usianya. InsyaAllah syurga untuknya. Tapi walaupun kawan-kawan lain macam kau ingat tak Zai, dia tu dulu bla bla bla, tak apa. InsyaAllah Allah ampunkan dosa-dosa dia semua. Kita jangan ada dendam, jangan ada apa. InsyaAllah akan kebaikan tu datang pada kita. Sebab setiap orang buruk macam mana kita pandang, mesti ada baiknya. So belajar sesuatu yang baik. Okay? Setelah itu ingatlah nak sinetron panjang lagi, bab tu kena bacalah buku ni. Penat orang tulis tak nak baca. Sekian dia maklumkan. Tu ada nombor kat bawah tu. Setelah itu ingatlah bahawa anda adalah seorang Muslim yang beriman kepada Allah utusannya, hari akhir serta menjalankan semua yang difardukan meskipun masih jauh dari yang diharapkan. Semua ini menurut Allah merupakan nikmat yang tiada ternilai harganya. Tidak boleh diperjualbelikan dengan harta benda. Tidak mungkin boleh dihitung dan tiada bandingannya. Firman Allah. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Kalimah ni anda tengok fasiqan. Tapi dalam kurungan kitab Al-Tahzan tulis kafir. Ini kadang-kadang ada ulama tafsir pun berbahas juga tentang ni. Adakah fasik tu kafir? Fasik ni orang yang Islam tapi dah rosak dah agamanya. Ramai kan mengaku Islam tapi macam orang tak bertuhan. Ramai mengaku beriman tapi tak ada takut kepada Allah. Buat apa je mesti ada rasa takut kepada Allah. Kita akan jadi manusia yang berani, berusaha segala. Kalau kita takut kepada makhluk, tak lama sahabat-sahabat, takut pada Allah. Biarkan kita buat apa sahaja. Ada peluang nak buat dosa. Allah tahu ni, Allah tahu. Itu takwa. Tapi kalau sudah hilang takwa, anda boleh jadi manusia yang fasik, bahkan kategori kafir, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mereka tentu tidak sama. That's why jangan bandingkan diri anda, wahai orang beriman, dengan orang yang tidak beriman. Ustazah, kenapa dia pakai tudung pendek, okey je. Dia tak tutup aurat, pakai seksi-seksi, makin kaya je pun Ustazah. Makin ramai je follower dia dekat Facebook tu. Kau dia kenapa? Kata nak jadi orang beriman, kehidupan kau sudah mesti tak akan sama dengan mereka yang melanggar hukum Tuhan. Kenapa kita nak cemburu dengan orang macam tu? Buang masa, sahabat-sahabat. Buang masa. Tolong cemburu dengan Syekh Fahmi Zamzam yang baru kembali ke rahmatullah. Cubalah baca kisah-kisah ulama. Cubalah baca kisah-kisah orang soleh. Cubalah baca sirah para rasul. Kita akan datang kekuatan. Ya Allah, aku ni perasan syurga tapi aku punya amalan tak banyak macam mereka, ya Allah.
Kita sibuk follow artis tu, artis ni. Apa amal yang mereka buat? Sahabat-sahabat, bukan Ustazah menafikan mereka. Tapi kita buang masa. Nak tengok dah kahwin ke belum, dah mengandung ke belum, anak kembar ke, anak berapa ke. Sibuk. Kita buang masa. Masa berjalan. Macam mana nak upgrade iman kalau kamu tengok di media sosial anda benda-benda yang melemahkan iman? Tolong baca sesuatu yang menguatkan iman. Faham? Bahkan sebahagian ahli tafsir menyebutkan bahawa salah satu nikmat penduduk syurga adalah kemampuan mereka melihat ahli neraka sehingga mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan, kerana dengan perbezaan inilah terlihat keunggulan satu dengan lainnya. Kenapa? Sebab bila baca ayat ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab nanti orang yang dalam syurga tu, saya dah cerita banyak kali kan, mereka menangis dalam syukur, berterima kasih kepada Allah sebab engkau beri aku sedih dulu kat dunia, ya Allah, sebab engkau uji aku lalu aku tempuh dengan kuat, dengan iman, dengan sabar, dengan redha, lalu engkau syurgakan aku. Dan hari ni engkau beri peluang aku melihat ahli-ahli dalam neraka tu, ya Allah. Bukan aku nak padan mukakan, cuma aku menambahkan syukur. Sebab apa aku tak dicampak ke sana? Sebab dulu aku tempuh hidup ni dengan kuat. Aku tak nak jadi macam mereka. Tak solat pun bahagia nampak. Ya, tak tutup aurat pun kaya raya nampak. Aku tak nak jadi macam mereka. Kehidupan ni bukan untuk dunia, hanya sementara. Aku nak hidup untuk akhirat aku, ya Allah. Akhirat aku tu nanti selama-lamanya. Kalau hari ni ada orang mentertawakan aku kerana tudung labuh aku, orang mentertawakan aku kerana aku sibuk nak buat kebaikan, tak mengapa, ya Allah. Engkau tak pernah buta. Bersihkan hati, sahabat-sahabat. Bersihkan hati. Hati itulah tempat jatuhnya pandangan Allah. Subhanallah. Renungan. La ilaha illallah. Artinya tiada yang layak disembah selain Allah. Kerana hanya dialah yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang sempurna. Belajarlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Belajarlah. Okey, kita hanya sibuk kadang-kadang nak tengok ustaz-ustazah. Wah, ustazah tu sekarang dah kurus lah. Wah, ustaz tu sekarang dah tukar kereta baru lah. Anda dah kenapa? Sahabat-sahabat, cuba tengok apa yang dia sampaikan. Bukannya kita nak menceritakan tentang peribadi tersebut. Saidina Ali selalu cakap, jangan tengok siapa yang bercakap, tapi dengar apa yang dia cakap. That's why semua orang berhak memberi nasihat. Nur Alis, Aina Ismail, Ida Najwa, Zanisha, tolong nasihati saya. Siapa sahaja, tolong. Sebab memberi nasihat tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah suka, Nabi suka. Buatlah, jangan kata, Ustazah saya bukan orang baik, saya tak layak beri nasihat. Benda tu jadikan satu dorongan untuk aku jadi baik. Untuk aku rasa malu, aku cakap ke orang tapi aku tak buat. Untuk aku rasa macam, ya Allah, engkau bukan tak dengar, ya Allah. Aku ni bercakap hanya di bibir, tak di lisan. Sahabat, mulakan buat baik, mulakan. Biar di sana ada orang kecam-kecam pun. Kalau kita tunggu satu dunia jadi orang baik, baru kita nak cakap yang baik-baik, kita takkan bertemu dengan saat itu. Nantilah Ustazah, tunggu saya baik, baru saya nak cakap yang baik-baik. Kita takkan bertemu. Saya ulang, kita takkan bertemu satu saat, satu dunia jadi baik. Takkan bertemu. Sebab setan tu selalu ganggu. Orang yang dah baik pun dia ganggu, apatah lagi orang jahat. Memang dia ajak kepada kejahatan. Sampai kiamat kita takkan bertemu dengan satu dunia jadi baik. So kita kena jadi baik, sahabat-sahabat. Kita kena cakap baik walaupun kita belum baik. Soal orang kata, hele cakap je tapi diri sendiri tak buat. Sepatutnya jangan pandang itu sebagai orang nak kecam kita. Pandang itu sebagai rezeki dari Allah. Tuhan, betul lah apa yang orang tu cakap. Aku ni cakap je tapi aku tak buat. Sepatutnya merasa syukur, ditempelak. Merasa syukur. Sebab tu kalau ada netizen, apa haters, sahabat-sahabat, haters dengan lovers. Okey, betul ke tidak Ustaz cakap ni? Kan? Ustazah, saya tak suka kalau haters ni cakap-cakapnya. Kadang-kadang yang haters tu lah menghidupkan jiwa anda. Kalau lovers tu, Ustazah bagusnya tak lalat duduk dekat pipi kanan. Kalau pipi kiri kan bagus Ustazah. Dia puji kita, sahabat-sahabat, kadang-kadang pujian macam mana? Boleh menjatuhkan kita lagi. Ingat, dengan pujian itulah ujian paling besar. Tapi kadang-kadang bila kita terbaca sesuatu, ya Allah, kenapa dia cakap aku macam ni? Kan? Maka kita akan muhasabah diri. Itulah rezeki yang besar patut kita syukuri.
Faham Jangan pandang haters tu dia duk kecam kita, kita kecam balik. Sampai bila dunia ni nak baik? Sahabat Saidina Umar cukup suka dengar kata-katanya musuh. Sebab bila dia mendengar musuh, dia akan muhasabah. Takkan bergoyang pokok kalau tak ditiup angin. Apa yang dia cakap tu aku kena betulkan. Sepatutnya. Tapi kalau sahabat yang bercakap, mungkin sebab nak jaga hati. So kita takkan ada sempat untuk memperbaiki diri di sisinya ilahi. Faham Sama Masya Allah. Hakikat dan inti kalimah ini adalah, yang ni kita nak baca dengan hati. Tolong sahabat-sahabat baca bersama-sama Ustazah dengan hati. Kita slow-slow sampai tutup. Subhanallah. Jangan bersedih yang baru menonton kerana anda adalah orang yang beriman kepada Allah. Selagi merasa kita ada iman kepada Allah, jangan bersedih. Allah sentiasa dekat dengan kita. Mengesakan Tuhan, Zat yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi namanya, yang Maha Mulia, tiada Tuhan selain Dia. Dengan mencintainya, mengagungkannya, takut kepadanya, dan berharap hanya kepadanya, disertai dengan tawakal, taubat, permohonan yang sungguh-sungguh, dan rasa takut kepadanya, sehingga tidak ada seorang pun yang dicintainya selain Dia. Dan kecintaannya kepada selain Allah adalah masih dalam rangka mencintai Allah. Apa maksud ni? Saya cinta ketentuan ilahi. Ketentuan ilahi tu lelaki ke perempuan tu? Saya cinta kasih ilahi. Terima kasih pukul 8. Saya nak habiskan sikit. Saya cinta Zanisha. Saya cinta Baizura Badlisha. Salah ke sahabat kita saling bercinta kerana Allah? Tak salah selagi cintanya kerana Allah. Kenapa tegur? Kerana Allah, kerana sayang, kerana Allah. Tak salah. Jangan faham, Ustazah, saya tak nak bercinta. Kan? Kita bukan level-level Rabi'atul Adawiyah. Siapa Sofiyah? Kalau ada Nabi di kalangan wanita, Rabi'atul Adawiyah tu paling layak diangkat. Sebab apa? Dia takut nak kahwin kerana takut cintanya kepada makhluk mengatasi cintanya kepada Allah. Ya Rabb. Itu manusia berbeza, sahabat-sahabat. Sebab nafsunya luar biasa mampu dikawal. Kita ni tak mampu mengawal nafsu. Biasa orang perempuan suka lelaki, lelaki suka perempuan. Tapi kita belajar untuk mengawal nafsu. Salah ke Ustazah saya ada boyfriend, saya ada girlfriend? Salah lah kalau belum kahwin, hang sibuk nak pegang-pegang, nak pandang-pandang. Salah lah, cepat-cepat halalkan. Macam tu. Kan dah marah dah. Sahabat-sahabat. Ustazah, salah ke saya cintai suami saya? Tak salah. Tapi jangan lantak ada Ustazah, dah tegur suruh solat, tak nak solat. Doa pun tak nak ke? Dah tak mampu tegur, doa pun tak nak. Menyampah tak payah doa dah. Itu salah kita. Kenapa kita masih bertahan? Pertahankan rumah tangga bukan kerana anak. Tolong betulkan muslimat yang mempertahankan rumah tangga kerana anak saya, Ustazah. Nanti anak saya nak berbinkan siapa? Allah. Kita pertahankan rumah tangga kerana Allah. Ya Allah, rumah tangga ni lubuk pahala. Ya Allah, dengan rumah tangga ni lah aku boleh mengajar diri aku bersabar. Pertahankan kerana Allah, sahabat-sahabat. Anda pasti kuat. Tapi kalau anda pertahankan kerana anak, nanti bila anak dah besar, Mama, kenapa Mama minta cerai ni? Dah korang semua dah besar-besar, dah tak perlu dah bapak macam tu. Ramai warga emas di pejabat agama yang minta bercerai. Ini ujian sahabat. Setan tepuk tangan je. Selama ni kau boleh bertahan, bersabar. Tapi warga emas dah kau, saling nak, memang dah tak berfungsi apa dah. Nak tidur sama segala. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi saling boleh membelai jiwa. Saling boleh mengingatkan kepada agama. Tolong pertahankan rumah tangga kerana Allah. Masya Allah. Dan kecintaannya kepada selain Allah adalah masih dalam rangka mencintai Allah dan sebagai sarana untuk menambah rasa cinta kepada Allah. Tiada yang dia takuti seksanya dan dia harapkan pahala dan redanya kecuali Allah. Subhanallah. Tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Tidak memohon kecuali hanya kepada Allah. Tiada yang dia takuti kecuali Allah. Tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tidak bernazar kecuali kepada Allah. Tidak bertaubat kecuali kepada Allah. Tiada yang dia taati perintahnya kecuali Allah. Tidak mengharap balasan kecuali kepada Allah. Tidak meminta pertolongan untuk melepaskan kesulitan dan kesengsaraan kecuali kepada Allah.
Kita kadang-kadang beria-ria kata beriman pada Allah. Tapi sahabat-sahabat, pantang ada kabel sikit. Asyik baiklah Ustazah, ada kabel besar. Ada yang maha besarnya kabel, anda tak berpaut pun. Tidak minta perlindungan kecuali kepada Allah. Tidak menundukkan diri kecuali kepada Allah. Dan tidak melakukan penyembelihan, yakni korban kecuali untuk Allah. Ini yang duk pening. Ustazah boleh ke buat korban kat Kemboja, sedangkan kat rumah kita ada korban Ustazah. Ya Allah, duk pening belaka. Buatnya tidak. Hang tahu kawan hang buat tu yang mahal ke, yang murah ke, yang dalam negara ke, luar negara ke, depan rumah ke, belakang rumah ke. Untuk Allah kan, tolonglah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa cacah marbah habis? Akhirnya orang miskin kita tak bantu. Sahabat-sahabat, orang kaya kita bantu. Bantu dari segi hadiah tak mengapa. Tapi orang kaya pula yang kita bagi sedekah. Tak betul sahabat-sahabat. Allah suruh kita utamakan orang-orang yang susah. Dan dengan menyebut nama Allah, semua itu mencakupi dalam satu pengertian, tiada yang dia ibadahi dengan berbagai bentuk ibadah, kecuali hanya Allah. Hidup ni adalah ibadah. Kerja macam saya sebut tadi kan, ya Allah aku kerja bukan kerana gaji ni sangat, ya Allah aku sedih. Janji 500 dia bagi aku RM50, aku sedih ya Allah. Tapi aku mulakan kerja ni atas nama Engkau ya Allah, Kau bagi aku kuat. Aku sabar dulu ya Allah, ada sesuatu yang kat sini ni. Bertahan sahabat-sahabat dirahmati Allah, bertahan. Akhirnya Allah berikan satu buah. Tak payah tunggu akhirat, di dunia. Subhanallah sahabat-sahabat. Okay? Anda yang teringin itu, teringin ini. Percayalah tak dapat kat dunia di akhirat. Syarat kekal beriman. Dan ibadah anda apa saja. Bekerja kerana Allah. Jadi isteri kerana Allah. Jadi anak yang 8 beradik. Tapi mak ayah nak bertenggek kat kita. Adik-beradik lain tak ambil tahu pun. Kerana Allah. Bos asyik-asyik kita. Jiran tetangga suka minta tolong kat kita. Kerana Allah. Bukan untuk dibangga-banggakan. Ustazah Zai pun apa-apa cerita kat Facebook. Kerana Allah tu betul kan? Kenapa Ustazah cerita kat Facebook orang nak minta tu minta ni? Sebab Ustazah jujur. Ustazah tak mampu seorang-seorang. Kalau Ustazah cerita kat Facebook, Ustazah pergi sana sampaikan sumbangan ni. Mesti ada je Ustazah. Saya nak infak sama Ustazah. Kita mengajak orang ke jalan Allah kerana Allah, bukan kerana kepentingan kita. Cakap di lisan mudah sahabat, tapi rasakan di sini. Jangan bersedih kerana anda adalah orang yang beriman kepada Allah. Kita saling sayang kerana Allah. Jangan pandang siapa di kalangan anda yang miskin, kaya, cacat. Sahabat-sahabat, semua kita sama. Allah nak tengok hati kita je. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Semoga kita ke syurga bersama-sama dengan iman yang semakin dinaikkan, ditinggikan. Allah nak upgrade iman dengan ujian. So betah dengan ujian. La tahzan, innallaha ma'ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok.